Kita dah ubah motor ya bagi jadi laju. Faham ayat ni. Nabi turunkan, kita mula-mula dapat ayat ni. Nabi dapat untuk kita. Tapi sayang tuan-tuan, kita duk bergaduh tak habis-habis orang Islam. Perang di Arab, bergaduh di Iran, Iraq, bergaduh di Syam, bergaduh di Arab, bergaduh di Afrika, bergaduh di Mesir. Umat Islam diajak bergaduh siang malam. Akhirnya tak sempat nak maju. Minyak ada, biji timah ada, emas ada, semua ada, hang boleh maju dah. Tapi kita memilih untuk bergaduh. Macam Malaysia ni, dia tak pilih perang, dia pilih perang poster. Berpuluh-puluh tahun perang poster. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Tak lama perang pula. Perang balik, gaduh balik, gaduh balik, gaduh balik. Tak boleh pakat ke orang-orang Melayu jaga tanah air kita ni, majukan anak-anak bangsa ni. Gaduh tak habis-habis. Hak di belakang tu tepuk tangan, oh yeah, oh yeah. Yang kita duk bergaduh. Teh tuan ni. Tuan-tuan lantik saya besok. Dengan saya mau ajak bergaduh pula. Ini masalah kita daripada sejak merdeka sampai sekarang, mati pun dalam bergaduh. Tak tegur dengan jiran sebelah. Pasal apa? Dia belah lain, kita belah lain. Habis tu kiblat hang sama apa? Apa yang belah lainnya? Ada tuan-tuan masuk di masjid kiblat lain-lain. Hang orang mana? Kamu hang orang mana? Saya orang sini, kampung sini. Sini kiblat sini. Tok siap tunggu. Kamu orang mana? Saya cenderung balai, kiblat sana. Ini Ustaz Kazim orang mana? Ipoh. Sana. Oh, sudah tuan-tuan. Kak Leha orang mana? Kak Leha orang pada belakang. Tak tuan-tuan, tak ada siapa pun tanya hang orang mana. Kiblat kita sama ya. Semua ke arah yang satu. Tapi bila keluar daripada masjid, hang orang mana? Aku apa lagi hang tak tengok ni? Tak nampak ni? Hang orang mana? Hang tak tengok kebiah aku? Nampak tuan-tuan? Hang orang mana? Hang tak nampak tengkolok aku? Oh, sudah tuan-tuan. Tang kepiah saja kita gaduh. Ustaz Kazim tu orang mana? Orang belah mana dia? Aku tengok kepiah dia tinggi pun aku tahu dah. Nah, ini songkoknya hirang. Apa lagi hirang ni? Belah sana. Malam besok saya pakai kepiah putih pula. Ustaz Kazim ni betul-betul mana dia ni? Hari ni kopiah putih pula. Belah mana dia? Aku tengok kopiah aku tahu dah. Ni mesti bulan punya. Ni bulan kata dia. Tu macam mana tuan-tuan? Pakai kepiah pun salah, pakai songkok salah, pakai serban pun salah. Besok pakai serban pula, balut serban, boh ridak pula sini, pakai sepet hitam tersenyum mengajar. Ustaz Kazim ni orang mana pula? Ini habaib, ni maula ni kata dia. Kita sendiri yang mengecok orang. Nabi tak pernah kata pun orang ni, mari kita ni kita cok. Untuk syekh kita ni pula ni Rusia ni. Tengok kepiah dia hantar ni. Hang orang Rusia kah? Dah Uzbekistan. Astagfirullahaladzim. Hang Uzbekistan kah? Hang Pakistan kah? Rasulullah membawa kita satu. Kiblat yang satu, Quran yang satu, Tuhan yang satu. Mari kepada kita, fataqatta'u amrahum bainahum zubra. Kamu yang memecah-mecahkan di kalangan kamu. Kamu yang memisah-misahkan perasaan di kalangan kamu, hubungan di kalangan kamu. Habis. Akhirnya kita sampai mati tak cakap dengan orang. Sampai mati kita duk fitnah orang. Sayang tuan-tuan. Perancis tak ada gaduh-gaduh. Sebab tu dia maju. Jepun dia tak ada bergaduh-gaduh. Mana ada Jepun dilek. Ya, sebab tu dia orang maju. Lah dia orang bergaduh dengan Korea lah. Lepas tu tak bergaduh dah.
Maju sampai sekarang. Dan Jepun tak payah mai dah negara kita. Cukuplah dia balik tahun 45 tu, balik Serenda, habis dah. Apa nama panglima dia, Yoshimura Yoshinaki Nakasone lah apa-apa semua. Tak datang dah. Walaupun dia tak datang, tapi dia tetap mari negara kita. Buka peti air Toshiba, buka televisen Sharp, naik kereta Toyota, naik motor Honda, pakai kasut selipar Jepun. Tu apa pakai jam Seiko. Malaysia tak buat jam pun tak. Mereka tak gaduh. Dulu Cina bergaduh tau, perang Cina ni. Sekarang Cina tak gaduh dah. Sekarang barang Cina pula kontrol. Kereta Cina, kepiah Cina, made in China. Cuba tengok di Mekah tu, serban made in China, kepiah made in China, tasbih made in China, teko tu pun made in China. Saya kalau sebut teko tu kena sebut elok-elok, takut silap. Tua-tua ni kadang tertukar. Teko tu pun daripada Cina. Baru betul tak? Buatnya tersilap mampu tak? Mana faham tak faham sudah tak? Hari ni Cina dia kontrol sungguh. Barang RM2 tu semua dia punya. Semua dia punya. Ni kipas angin ni pun ni, saya tanya pengurusi dia, ni Jerman. Kipas dia pun Cina. Tali besen pun Cina. Harga RM99. Loh. Cina ya. Pakai 2 hari meletup. Nak repair, taklah boleh repair punya, peluang kat baru lah kata dia. Apa nak jadi tuan-tuan? Beras pun Cina, telur pun Cina. Tadi saya tengok dalam TikTok, udang pun daripada negara Cina. Berhati-hati, udang dari Cina, kulit dia plastik. Astagfirullahalazim. Depa buat semua. Pasal apa? Pasal Cina tak ada gaduh-gaduh. Tuan-tuan pernah tengok depa gaduh, depa jaga betul ni. Akhirnya negara depa kontrol dunia sekarang. Allah sebut dalam ayat ni, kami akan bawa kamu ni naik macam-macam kenderaan. Kalau gitu adik-adik boleh fikir macam mana nak buat kereta, macam mana nak jadikan motor, macam mana nak jadikan basikal. Kita duk buatlah basikal jenuh kayu. Mai orang Cina tak payah kayu, tekan je brung jalan, habis bateri cas. Kenapalah kita tak boleh fikir dulu? Kenapa kita tak boleh fikir sekarang Cina bawa mari basikal? Tak payah guna petrol, tak payah guna minyak hitam, tak guna bayar minyak brek. Hang beli harga 1,500, cas kat dinding, cukup 3 jam pi masjid. Lajulah maklum tu. Pakai telekung. Kenderaan binatang apa dia tunggang? Tu bukan binatang makna, tu nama dia basikal elektrik. Depa ni tuan-tuan boleh fikir, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kami akan bawa kamu macam-macam kenderaan di atas bumi ni. So kita fikir sajalah apa kenderaan dia. Tapi kita sekarang tak sempat nak fikir kenderaan yang Allah sebut. Yang kita fikir nak pangkah apa. Lepas pangkah fikir pangkah, lepas pangkah fikir pangkah. Sebab kita diajak untuk bergaduh 5 tahun sampai tak sempat nak fikir. Sian bangsa kita tuan-tuan, gaduh. Saya rasa daripada saya belum beranak sampai nak mati ni tuan-tuan, duk sebut lagi. Sudah-sudahlah, habis pilihan raya, habislah. Bangunkan bangsa kita ni. Dah lepas habis pilihan raya ni lompat pula. Tengoklah tuan-tuan, tengok ni. Saya dengan ini letih tuan-tuan. Yang tak lompat ni insya-Allah saya pilihlah saya. Tuan-tuan yang saya hormati, wal bahr, masa dah tamat sila berhenti. Belum ingat masa dah tamat sila berhenti tuan. Wal bahr,
Dan Allah Ta'ala bawa kita naik kenderaan di laut. Masya Allah, hebat anak cucu Adam ni, boleh naik kenderaan di laut. Adakah kenderaan di laut, di darat ini Allah Ta'ala bagi hanya kepada umat kita? Tak, Allah Ta'ala bagi pada manusia. Adakah ayat Quran ini hanya cerita tentang umat Nabi Muhammad? Tak, Allah Ta'ala sebut Bani Adam. Maknanya tuan-tuan, orang dulu pun dah ada dah kemajuan, orang dulu pun dah ada kehebatan dah, bukan kita ya. Adik-adik cuba tengok Nabi Nuh alaihi salam, umur dia berapa? Umur berapa? Tak apa, saya tanya saya jawab. Dekat 1000 tahun. Takkan 1000 tahun tuan-tuan tak reti buat baju, duk pakai sependa. Kami tak tahu apa. Siapa tu? Nabi Nuh lah, pakai sependa saja. Logik lah akal. Duk tengok Nabi Nuh, duk pepoh rusa, ngap, makan mentah-mentah. Lah, Nabi makan apa? Makan rusa. Tak masak ke? Masak lagu mana? Gunalah api itu apa? Tuan-tuan ingat Nabi Nuh tu bodoh macam tu ke tuan-tuan? Sebab kita diajar di sekolah, orang dulu-dulu duduk dalam gua, orang dulu-dulu tak pakai baju, orang dulu-dulu tak pandai bercakap, orang dulu-dulu tulis kat dinding saja, orang dulu-dulu tak tahu menggunakan api, jenuhlah pergi duduk gelintir kayu bagi keluar api. Tak pun ambil batu 2 ketep, puk. Adik-adik besok ambil 2 ketep batu, pergi menyalakan api. Agak-agak bila nak nyala? Tahun depan baru nyala. Allah kata dah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah dah ajar Nabi Adam semua benda. Tapi kita diajar, orang dulu bodoh, primitif. Maka kita pun simpan, orang dulu bodoh, orang dulu bodoh. Padahal dalam Quran ada 114 ayat Allah Ta'ala kata orang dulu lagi pandai daripada kita. 114 ayat kata Allah. Balik buka, asyadda minhum quwwah. Orang dulu-dulu lagi hebat daripada mereka. Orang dulu lagi hebat daripada kamu memakmurkan bumi ini. Sebab tu dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami bawa manusia ni di darat dan di lautan. Maknanya manusia ni dah duduk di laut ni tuan-tuan, dah berenang di laut, berlayar di laut sejak zaman Nabi Adam lagi dah. Bukti dia apa? Nabi Nuh dah buat kapal. Adik-adik nanti buka surah, buka Al-Quran, cerita tentang kapal Nabi Nuh. Jadi siapa yang nak dengar cerita ni? Siapa nak dengar? Nak dengar tak? Kalau nak, bagi derma lah. Dan ni saya lancarkan kutipan tabung dakwah masjid. Petugas akan bergerak. Mana dia petugas ni? Mereka pun nak dengar ceramah tak? Diam tak bergerak tak? Mana Tuan Setiausaha? Oh, dekat luar. Baik, minta pada petugas. Jadi untuk tabung masjid malam ni, untuk tabung dakwah ni, saya sumbangkan RM500 untuk tuan-tuan buat dakwah, program dakwah di masjid insya-Allah. Baik. Adik-adik cuba tengok. Mana petugas tak masuk-masuk ni tuan? Kak lihat seorang aja apa? Baik. Tang mana tadi tuan-tuan? Dok sebut petugas hilang tu. Nabi Nuh adik-adik, dia buat kapal. Kapal Nabi Nuh dibuat daripada paku dan kayu. Wa alwah wa dusur. Paku buat pada kayu, pada papan. Maknanya orang dulu dah moden. Antara buat kapal dengan buat rumah, mana dulu orang buat? Cuba tuan-tuan fikir. Buat rumah dulu ke buat kapal dulu? Adik nak jawab apa?
Buat rumah dulu ke buat kapal? Kapal rumah belakang, kapal. Pi buat kapal. Hang duduk dalam mana? Duduk dalam kapal. Kapal pun tak siap nak tidur di mana? Di mana berdiam di mana? Nak gorengan di mana? Tak ada nak goreng-goreng dah. Buat tempat berdiam dulu, buat tempat tidur dulu, baru buat kapal. Maknanya buat rumah dulu. Jadi di mana yang Nabi Nuh duduk dalam gua? Kalau kapal depa boleh buat, takkan rumah tak boleh buat. Buat kapal tu. Ni dia petugas dia. Tak apa, kita tengok dia lah. Ustaz Kazim tengok, sekali lagi kalau aku tak bubuh naya kena buh juga Ustaz. Jangan dia minta kau budak tahfiz depa kata duit. Duit tu pun mak pak bagi asrama duit. Okey. Dah. Selagi tak habis lagi tu tak habis. Nak tengok dia. Tuan-tuan bukan tengok saya, dia tengok dia. Kita sama-sama tengok. Tuan-tuan kan bagi tumpuan kat saya. Okey, alhamdulillah adik kita seorang lagi, alhamdulillah, terima kasih. Insya-Allah. Okey. Baik. Dah habis. Dah. Bas. Okey, bas. Okey, habis. Baik. Tuan-tuan yang saya hormati, kapal Nabi Nuh masih ada ke? Di mana Ustaz? Di Turki. Gunung Ararat di Turki. Gunung Ararat ni termasuk pada sebahagian daripada Bukit Judi yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wastawa alal judi, dan mendaratnya kapal Nabi Nuh atas bukit nama dia Judi. Orang Melayu sebut Judi, tikam nombor ekor. Judi itu bukit yang tempat Nabi Nuh punya kapal landing. Dan mereka cari, jumpa kapal. Arkeologis daripada Jepun jumpa. Malah sejak daripada zaman kerajaan Muawiyah dah pergi cari dah, jumpa dah. Nur atas bukit tu, tinggi melangit. Mereka cari dan mereka jumpa kayu. Kayu yang duk buat kapal Nabi Nuh tu jadi fosil dah. Bayangkan tuan-tuan macam mana dia buat. Berapa ribu tahun kapal tak reput. Tuan-tuan buat masjid ni agak-agak berapa ratus tahun tahan. Lagi 50 tahun kipas ni pun jatuh atas kepala. Rumah kita papan tu makan dia anai-anai. Kapal Nabi Nuh masih ada. Mai orang mana tahu? Kayu kokar. Kapal Nabi Nuh buat pada kayu kokar. Lah laku habis kayu kokar. Buat tasbih kokar. Kita sambung kola. Kokar. Tahun 90-an orang memperkenalkan kayu kokar. Hujung 90-an awal 2000. Kayu kokar, tasbih pada kayu kokar, rendam dalam botol, minum air dia lega. Ni kayu Nabi Nuh. Lah, minum pening tuan. Tak pening apa dia buh varnish dia tu. Kita ni orang jual apa pun beli, orang mengaku apa pun percaya. Penyakit tu orang kita ni. Dulu ni orang percaya ayah pen tu wakil Tuhan, percaya. Ayah pen be ayah pan, dia wakil kerajaan langit. Saya duk dengar dalam apa? Dalam YouTube, Facebook, tengok satu hamba Allah tu. Saya naik ke langit. Langit nama dia Alam Bazrah. Saya turun ke Madinah, pergi ke Mekah, saya jumpa dengan ayah Peng. Kepala dia di atas, kaki di bawah. Saya duduk bawah, saya tengok, saya tak nampak kepala dia. Tinggi sungguh martabat ayah Peng. Lah, apa ni tuan-tuan? Ada yang mengaku jadi Imam Mahdi, percaya. Orang kita ni cukup mudah percaya.
Dia hentak meja saya tu. Bagi tahu kat saya, kenapa saya bukan Imam Mahdi? Oi, garangnya. Sabar abang, sabar. Duk. Dah saya nak tanya, depa kata saya bukan Imam Mahdi. Ada orang kata kan? Pasal itu mula saya mai tanya ustaz, tang mana saya bukan Imam Mahdi? Uish. Dia ni terlebih makan ubat ni. Tak mau raya putih. Kalau saya kata dia bukan Imam Mahdi, dia sepak saya tak? Saya tengok bulu kening lebat, dahi tu lapang, kulit merah. Ciri-ciri Imam Mahdi tu ada. Yang ni lah ustaz yang saya cari. Saya pun telah elok. Tak apa, saya biar dia tak sepak aku. Saya kata nampak ciri-ciri Imam Mahdi tu ada. Abang orang mana? Saya orang Cemur tak? Oh, Cemur. Abang pandai cakap Arab? Tak pandai. Tu silap abang. Sebab Imam Mahdi pandai cakap Arab. Abang tak pandai, so abang bukan lah. Oh, maknanya saya bukan Imam Mahdi. Tak. Abang tak cakap Arab. Oh, tak apa Ustaz, terima kasih Ustaz. Pilih balik. Sampai sekarang saya duduk doa lagi. Ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab, ya Allah. Buatnya dia masuk tuan-tuan lagi 2 tahun. Sudah. Assalamualaikum. Hai, kapa hal ya Syekh? Sudah mampu aku. Apa pula alasan aku nak kata dia ni bukan Imam Mahdi tuan-tuan? Jenuh. Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut ni fil bah. Kapal Nabi Nuh pun buat atas bukit. Tuan-tuan ingat dia kuih-kuih ke? Hoi ya hoi. Cik fikir tengok. Ingat-ingat tuan-tuan dia potong guna kapak ke? Pompam. Boleh tak saya kata masa tu dia ada alat teknologi untuk bawa? Dia pun buat kapal 3 tingkat. Bawah, tengah, atas. Dibawa masuk segala binatang dalam kapal dia. Segala binatang dia, oi. Besar mana kapal dia boleh bawa masuk binatang? Binatang bukan duk diam. Kita bolehlah diam. Main rimau. Jalan hulu hilir. Rimau, singa. Macam mana? Gajah? Adik-adik ingat gajah puasa? Sekali dia telan air berapa tan? Sekali dia makan berapa kilo? Soalan dia, berapa banyak makanan yang Nabi Nuh bawa dalam kapal? Banyak mana? Pernah ada otak kita fikir? Allah suruh kita tadabbur. Besar mana kapal dia, bawa segala binatang. Binatang ni pula menterkedarah, bukan macam kita ingat ke orang. Kita kalau makan nasi, anak tak makan, simpan kat anak, simpan kat suami, simpan kat isteri, simpan kat mak. Binatang kalau dia makan, dia ingat kat siapa? Buat binatang dah. Gajah sekali dia telan tuan-tuan, weh, betan sekali dia makan. Soalan dia, banyak mana makanan Nabi Nuh bawa? Tuan-tuan ingat Nabi Nuh tu makan bubuk Asyura ke? Buah kacang hijau, kacang kuda, buah pisang sikit. Makan gajah, main bubuk Asyura kan? Tuan-tuan ingat macam tu ke? Nombor 1. Nombor 2, Nabi Nuh tu, dia punya banjir tu berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Soalan dia, barang-barang makanan Nabi Nuh tak busuk ke? Daging dia tak busuk ke? Boleh tak kalau kita kata mereka dah peti air zaman tu? Boleh tak kita kata? Ni yang kita kena fikir tuan-tuan. Dia simpan di mana air dia? Air yang mereka nak minum tu simpan di mana? Yang nak minum tu bukan orang, yang nak minum tu binatang. Tangki besar mana tuan-tuan?
Satu, yang tu kena fikir. Saya tadi petang tadi hujan punya lebat. Pas Sungai Buloh tu. Oh, hujan sampai tak nampak jalan. Lebatnya Rawang lebat, Berang lebat, Tanjung Malim lebat. Saya kata mau sampai Teluk Intan ni lebat ni. Masuk kot tapah pula, oh tak lebat lagi. Renyai-renyai lah. Bayangkan tuan-tuan, lebat tu tak nampak apa. Lebat tu tak nampak apa, tapi tak banjir. Lebat tu pun dah tak nampak apa, tapi belum ribut. Bayangkan banjir Nabi Nuh, ribut, topan, hujan, lebat selebat-lebatnya. Air daripada bumi naik, air daripada langit turun. Nabi Nuh duduk dalam kapal atas bukit, anak dia duduk di bawah bukit. Hujan lebat, air naik. Bapak dia yang tua dah, dekat 1000 tahun. Hai anakku, marilah naik atas bukit. Anak dia kata, tak apalah, bapak naiklah kapal tu, saya naik tempat lain. Mainlah naik kapal bapak. Tak apalah, saya naik lain, pak naik lain. Soalan saya, agak-agak dalam ribut topai yang lebat tu, kalau bercakap orang dengar ke? Seorang atas bukit, seorang bawah bukit. Oi, siapa di dalam? Aku di luar. Tak dengar tuan-tuan oi. Kalau tak dengar, macam mana depa boleh bercakap? Macam mana depa boleh bercakap? Boleh tak tuan-tuan kata depa dah ada alat telekomunikasi zaman tu? Habis tu kalau ada benda-benda tu ustaz, pergi mana benda tu? Allah hapuskan segala-galanya, seolah-olah mereka tak pernah wujud dalam dunia. Sebab apa? Sebab mereka membantah nabi-nabi mereka. Subhanallah. Kemajuan dah ada dalam ni. Wa razaqnahum minat tayyibat. Kami berikan kepada mereka makanan yang baik-baik. Tapi dalam buku sejarah kata orang dulu-dulu makan makanan mentah, tak reti memasak, tak reti menggunakan teknologi. Habis tu dalam Quran ni sebut kami berikan pada mereka rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan manusia daripada kebanyakan ciptaan-ciptaan kami. Subhanallah. Banyaknya kelebihan manusia. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut bahawa manusia dimuliakan oleh Allah. Manusia ni Allah muliakan sungguh daripada sekalian makhluk yang lain dan kebanyakan makhluk yang lain. Dan manusia yang mulia ni ada pula yang lebih mulia, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni ada 124,000 orang. Untuk Bani Israel saja tuan-tuan, ada berapa ribu Nabi tuan. Ada yang kata 4 sehingga 8,000 orang untuk Bani Israel. Nabi mereka saja 4 hingga 8,000. Kitab yang diturunkan 104 buah kitab. Yang wajib kita ingat 4. Nabi tu ada 124,000 orang. Dalam 124,000 orang, Rasul pula ada 313. Yang wajib kena ingat yang Allah sebut dalam Quran 25 Nabi. Dalam semua-semua tu makhluk yang paling mulia, Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada 124 dikecilkan menjadi 313. 313 dikecilkan menjadi 25. 25 tu kecil lagi jadi 5. Nama dia Ulul Azmi. Nabi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi Ulul Azmi. Surah Al-Ahzab ayat, tak apa saya sebut, ayat 7. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ulul?
Ulul ni yang memiliki, yang mempunyai. Azmi, ketahanan, kekuatan, ketahanan yang luar biasa. Nabi yang mempunyai ketahanan yang luar biasa. Nama dia Nabi Muhammad paling tinggi. Kemudian dia main Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini nama dia Nabi-Nabi Ulul Azmi. Daripada Nabi yang Ulul Azmi tadi, kecilkan lagi Nabi yang menjadi penghulu pada segala Nabi, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu apa kena mengena dengan saya, Ustaz? Apa kena mengena dengan hang? Hang menjadi umat Nabi yang paling agung, hang tak bangga ke? Kamu menjadi umat Nabi yang paling mulia, hang tak bangga ke? Apa kebanggaan saya, Ustaz? Orang yang paling awal dihisap di hari kiamat, umat Nabi Muhammad. Orang yang paling awal masuk dalam syurga, umat Nabi Muhammad. Orang yang paling awal dibangkitkan di hari kiamat, umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad ni masuk syurga tanpa hisap. Dan seluruh Nabi dan Rasul dan sekalian umat berada di bawah panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, kita kena bangga, syukur dengan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bagi kita ni jadi umat dia. Tu yang kita sambut maulid, mendatangkan perasaan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diingat, lama-lama melekat. Disebut, lama-lama melekat. Cuba tuan-tuan tengok dalam masjid kita ni. Tak pun tengok di luar masjid. Menengok makcik-makcik tu. Nampak dekat muka dia ada apa. Hak duduk berdiri tu nampak. Nampak, tengok di muka dia ada apa. Ada face mask. Pak siapa mas sampai sekarang pakai face mask? Cuba cakap. Pak saya dibagi ingat selama berapa tahun? 2 tahun non-stop. Pastikan memakai pelitup muka bila anda berada di luar rumah anda. Pastikan pakai pelitup muka. Nak masuk masjid, pakai pelitup muka. Masuk supermarket, pakai pelitup muka. Nepal dengan Bangla Haji Diaga pun face mask tutup siang malam. Bayangkan tuan-tuan, mandi pun pakai face mask. Bayangkan tuan-tuan, pergi mandi di laut pakai face mask. Loh, tak siapa dibagi ingat 2 tahun pakai face mask, melekat tak? Melekat. Dah keluar dari rumah dah, naik motor dengan lelaki dah, tampar lelaki dia, abang, apa? Face mask, patah balik tuan-tuan. Bayangkan tiap-tiap hari kita dibagi ingat, sayang Nabi, cinta Nabi, sayang Nabi, lama-lama sayang. Tu tujuan kita buat, nak mendatangkan sayang supaya ingat. Macam mana kita dibagi ingat pakai face mask? Supaya beringat, jaga kesihatan. Saya naik kapal terbang. Saya duduk dekat restoran, duduk makan. Datang satu pakcik, ustaz, boleh tak menyanyi? Saya basking kat sana. Boleh. Tolong ustaz ya? Boleh. Saya pun jalan, hoi. Kapal terbang saya pukul 10.30. Saya pergi naik tak back nyanyi. Masa saya nak menyanyi tu, yang main keyboard tu orang tua. Saya ni nak baju simen tak larat lah ustaz. Boleh main yang ni cari rezeki. Nak baju simen tak larat. Saya pun menyanyi. Ek pyar ka nagma hai, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. Ramai tengok Ustaz Kazim menyanyi kat airport gini.
Basking nama dia. Pelancong pun datang. Orang India, orang mana pakat duk masuk dalam tabung. Masuk dalam tabung tu. Pakcik tu seronok lah. Ramai bagi duit kat dia. Ustaz, lagu Piramli lah Ustaz. Tak apa, boleh. Saat yang bahar. Saya masuk dalam Facebook ni benda ni. 10 minit. Astaghfirullahalazim. Kapal terbang aku 10:30, 10:30. Tak dan lagi aku ni. Ya Allah. Oh, tengok orang pula beratur. Punya panjang. Beg saya belum scan. 10:15 dah. Panggilan terakhir untuk penumpang Dato' Muhammad Kazim bin Ilyas. Panggilan terakhir pada sudah nama saya glamour satu airport. Lah tuan-tuan angkat tangan. Sorry, give me my way please. Give my way please. I'm late now. Orang putih semua bagi line kat saya. Masa tu tak ada ustaz, tak ada apa. Langgar habis besi-besi, masuk langgar semua orang. Bagus pula. Mereka bagi line kat saya pula. Masuk kalau boleh. Saya sekali nak masuk dalam terowong tu, murung sekali. Polis kata, cepat Datuk dah lewat. Lari jersip belin dolomen. Naik atas kapal terbang, saya seorang lah sekali. Naik atas kapal terbang, pramugari kata, Encik, face mask. Allah, terlupa. Face mask. Face mask, dia tahu. Saya kata, Kak, skirt. Tak pernah faham, tak faham sudah. Dia sibuk saya tak pakai face mask, tapi dia tak sibuk dia pakai skirt. Tuan-tuan faham tak? Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi ustaz tengok jugalah lawan macam mana. Tak tengok Rasul Bazir pula, tengok macam mana. Allahu Akbar tuan-tuan yang saya hormati. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada kita. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahniahlah pada tuan-tuan ni, hujan-hujan pun datang. Adik-adik ni pada sekincan datang, mengantuk-mengantuk pun datang. Sebab kita cinta pada Nabi kita. Kita tadi adik-adik kita selawat, seronok tuan. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Sallallahu ala Muhammad. Sambunglah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Saya dah ceramah 32 tahun. Alhamdulillah sampai juga masjid ni 32 tahun baru sampai. Ya Allah, jauhnya. Jadi kalau nak jemput balik 32 tahun pada sekarang, insya-Allah. Terima kasih pada tuan pengurusi, terima kasih tuan setiausaha, terima kasih kepada semua. InsyaAllah saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.